Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Amirah Shasha dalam 15 minit MMTV edisi 28 September 2023. Kita ke berita utama. Pengendali Duit Now QR Payment Network Malaysia Sdn Bhd PayNet hari ini mengesahkan peniaga yang menerima pembayaran menerusi platform tersebut akan dikenakan caj mulai 1 November ini. PayNet dalam satu kenyataan memaklumkan terdapat dua pembayaran berbeza dikenakan caj iaitu kadar diskaun peniaga MDR dan fee 50 sen bagi transaksi melebihi RM5,000. Tambahnya, MDR bukanlah caj baharu atau tambahan. Sebaliknya, pengecualiannya sebelum ini sebagai insentif untuk menggalakkan penggunaan pembayaran kod QR yang diperkenalkan pada tahun 2019. Menjelaskan kekeliruan menurut kenyataan itu lagi, fee sebanyak 50 sen yang dilaporkan media sebelum ini adalah untuk pemindahan dana rakan setara P2P dan tiada kaitan dengan pembayaran kepada peniaga. PayNet berkata pembayaran yang dibuat melalui aplikasi berkenaan kepada mana-mana peniaga tidak akan menjejaskan harga barangan dan perkhidmatan. Mengulas lanjut mengenai kebimbangan pengguna berkaitan MDR, PayNet menegaskan pembelian yang dilakukan menerusi kad kredit atau debit telah pun dikenakan MDR. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Wahidudin Al-Mustafa Billah Shah menyeru seluruh rakyat menerapkan akhlak mulia dalam pertuturan dengan menutur bicara kebenaran, bersikap jujur serta menjauhi fitnah, kata-kata dusta dan pembohongan. Dalam titah baginda bersempena sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun ini, baginda mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencontohi akhlak warisan maknawi Rasulullah SAW yang amat bernilai dan istimewa. Baginda bertitah setiap baris-baris tutur kata Rasulullah disulami dengan penuh kesantunan dan memancarkan kepribadian mulia serta hormat kepada teman bicara. Terdahulu Seri Paduka Baginda dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berangkat ke sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1445 Hijrah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya hari ini. Turut hadir pada majlis berkenaan iaitu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta isterinya Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Sambutan dengan tema Perpaduan Teras Malaysia Madani adalah merupakan manifestasi dari intipati ajaran Rasulullah dan ia merupakan satu tema yang sangat signifikan kepada umat Islam termasuk masyarakat bukan Islam di Malaysia. Penasihat Syariah dan Ekonomi Profesor Datuk Dr. Syed Othman Syed Hussein Al-Habsyi dinobatkan sebagai penerima anugerah perdana sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1445 Hijrah. Syed Othman, 80 tahun, merupakan dekan pertama Kuliah Ekonomi Universiti Islam Antarabangsa dan pernah menjawat jawatan Presiden serta Ketua Pegawai Eksekutif di UNITAR. Turut diumumkan 6 penerima anugerah Maulidur Rasul iaitu pengasas dan Presiden Pertubuhan Penyebaran Islam Antarabangsa Datuk Kamaruddin Abdullah dan yang di-Pertua Persatuan Falak Syari'i Malaysia Syed Kamruzaman Syed Kabir. Penerima lain termasuk Datuk Misti Taha Orang Kurang Upaya Penglihatan Zamzuri Gani, pakar veterina, Datuk Dr. Muhammad Nordin Muhammad Nur dan bekas pengarah Kolej Mara Kuala Nerang Syariah Dahman. Saranan memansuhkan pencen adalah untuk pengambilan baharu dan bukannya kepada mereka yang sedang berkhidmat. Demikian penjelasan bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dalam satu perkongsian di Facebook miliknya. Menjelaskan laporan mengenai kenyataannya sebelum ini mengelirukan, jelas Khairi beliau secara spesifik dan jelas mengatakan cadangan itu adalah untuk pengambilan baharu penjawat awam dan bukan ke atas mereka yang sedang dalam perkhidmatan demi menjaga fiskal negara. Menurutnya, ulasan penuh mengenai perkara tersebut juga akan dikupas melalui audio siar kendaliannya dalam episod 53 keluar sekejap di YouTube. Sebelum ini, Khairi dilaporkan bersetuju dengan cadangan memansuhkan pencen ahli parlimen serta penjawat awam seperti dicadangkan sebahagian pakar ekonomi.
Bagaimanapun, Kongres Kesatuan Pekerja dalam perkhidmatan awam menyifatkan saranan untuk menghapuskan atau membatalkan kemudahan pencen yang dinikmati oleh penjawat awam pada masa hadapan itu sebagai suatu cadangan yang mengarut atau tidak wajar dibangkitkan. Kita kembali lagi. Bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Paloh, Datuk Nozula Maddiah, 66 tahun, dilaporkan kritikal dan terpaksa ditidurkan akibat komplikasi demam denggi. Isterinya Datin Mastura Osman berkata pada Ahad lalu, suaminya telah dibawa ke unit kecemasan untuk mendapatkan rawatan awal. Bagaimanapun, suaminya terpaksa dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU Hospital Sultan Ismail Petra, Kuala Krai untuk rawatan lanjut. Mastura memberitahu lagi tindakan itu bagi mengelakkan suaminya terkena jangkitan kuman yang lebih serius. Untuk rekod, Nazula pernah menjadi Adun Paloh dari Barisan Nasional sejak 28 tahun sejak 1990-an. Perselisihan faham menjadi punca pergaduhan melibatkan ahli keluarga sehingga tular dalam kejadian yang berlaku di kawasan parkir sebuah pangsapuri di Bandar Botanik Klang pada 14 September lalu. Menerusi video yang tular di media sosial berdurasi 51 saat memaparkan seorang lelaki dibelasah sekumpulan individu lain. Ketua Polis Daerah Klang Selatan, Assistant Commissioner Chang Hung Fong berkata, siasatan mendapati kejadian berlaku kira-kira pukul 1 pagi di mana mangsa seorang lelaki berusia 33 tahun telah dipukul 5 suspek termasuk salah seorangnya menggunakan rotan. Katanya lagi, akibat kejadian itu, mangsa telah cedera di bahagian kepala, tangan kiri, rusuk dan kaki. Hasil siasatan mendapati pergaduhan berlaku akibat perselisihan faham antara ahli keluarga sewaktu mangsa menghadiri majlis kematian keluarga di pangsapuri tersebut. Beliau memberitahu susulan kejadian itu, pihaknya menahan 6 suspek lelaki berusia 26 hingga 65 tahun dan kertas siasatan telah diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya dengan 4 daripada suspek akan dituduh mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan dalam masa terdekat. Kita beralih ke berita luar negara. Sebuah letupan kuat berlaku di sebuah gudang hingga mencetuskan kebakaran besar di daerah Sergeli di Bandar Tashkent, ibu negara Uzbekistan. Menurut Kementerian Kecemasan, dalam kejadian yang berlaku pada pukul 2.43 pagi waktu tempatan tersebut, tiada kemalangan jiwa direkodkan dan sebanyak 16 jentera bomba telah dihantar ke lokasi kejadian bagi memadam kebakaran. Sementara itu, Kementerian Kesihatan Uzbekistan berkata mereka yang tercedera dibawa ke hospital dan kesemua mangsa tidak mengalami kecederaan yang serius. Dalam pada itu, kementerian tersebut turut menafikan dakwaan bahawa nahas pesawat telah menjadi punca letupan berkenaan. Platform X yang sebelum ini dikenali sebagai Twitter dikenal pasti mengandungi sejumlah besar berita palsu berbanding 6 rangkaian sosial media utama yang lain. Menurut kajian Suruhanjaya Eropah, lebih 6,000 hantaran media sosial unik di Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, X dan YouTube. Suruhanjaya itu menganalisis kandungan di 3 buah negara yang dianggap berisiko terhadap berita palsu iaitu Sepanyol, Poland dan Slovakia. Kajian mengenai berita palsu itu merangkumi isu seperti pilihan raya atau perang di Ukraine. Pesuruhjaya Nilai dan Ketelusan Kesatuan Eropah Vera Jourova menyatakan platform X perlu mematuhi undang-undang yang ketat kerana pihaknya akan sentiasa memantau pergerakan rangkaian itu. Sebelum ini, X ketika dikenali sebagai Twitter bersama-sama rangkaian sosial lain mendaftar untuk menyertai kod sukarela pada tahun 2018. Namun ia menarik diri daripada kod tersebut selepas berada di bawah pimpinan pemilik barunya Elon Musk. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan,
keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi. Beralih ke berita ekonomi, hampir 5 juta rakyat Malaysia yang bekerja sepenuh masa menerima gaji dan upah bulanan sebanyak RM2,424 dan ke bawah pada tahun 2022. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, pada tahun lalu, Malaysia merekodkan sebanyak 15.39 juta pekerja dengan 9.95 juta merupakan pekerja sepenuh masa yang dibayar gaji dan upah. Sebanyak 50% daripada pekerja sepenuh masa itu, 4.975 juta, menerima gaji dan upah sebanyak RM2,424 dan ke bawah, peningkatan 7.7% daripada RM2,250 pada tahun 2021. Sementara itu, purata gaji dan upah bulanan yang diterima oleh rakyat Malaysia pada tahun 2022 meningkat sebanyak 5.8% kepada RM3,212 daripada RM3,037 tahun sebelumnya. Peningkatan gaji dan upah itu antara lain didorong oleh dasar gaji minimum RM1,500 untuk pekerja di semua sektor yang dilaksanakan oleh kerajaan bermula Mei 2022. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, purata gaji dan upah bulanan pekerja mahir meningkat 3.7%, pertambahan RM177 kepada RM5,025 daripada RM4,848 pada tahun 2021. Merumuskan keseluruhan situasi pada tahun 2022, Muhammad Uzir berkata, peningkatan penengah dan purata gaji dan upah bulanan disumbangkan oleh aktiviti ekonomi dan sosial yang berterusan, disokong oleh peningkatan ketibaan pelancong dan peningkatan dalam pasaran buruh, terutamanya dalam sektor perkhidmatan. PLAS Malaysia Berhad, PLAS, terus komited untuk membimbing, memupuk kecemerlangan dan pembangunan rakan-rakan niaga di kawasan rehat dan rawat dalam meningkatkan tahap perkhidmatan kepada pengguna lebuh rayanya. Langkah ini termasuklah menyediakan pelbagai program seperti program insentif rakan niaga yang meliputi bimbingan, latihan, kursus dan seminar dalam meningkatkan kecemerlangan operasi, pengalaman pengguna dan menjana pendapatan. Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya Datuk Seri Hasnul Zamzam Ahmad berkata, pihak Kementerian Kerja Raya amat menghargai dan menyokong penuh usaha dan pendekatan yang diambil oleh pihak PLAS dalam membantu rakan niaga untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dan tawaran kepada pengguna lebuh raya. Beliau berkata demikian pada Majlis Kecemerlangan Rakan Niaga MyPLAS di Persada PLAS semalam. Berita sukan. Johor Darul Takzim JDT merangkul gelaran Liga Super buat kali ke-10 berturut-turut selepas menewaskan PDRM FC 4-0 dalam aksi Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Kejayaan itu turut menyaksikan JDT mencipta sejarah bola sepak negara apabila muncul satu-satunya kelab bola sepak yang muncul juara untuk 10 musim berturut-turut selepas kali pertama memenanginya pada tahun 2014. Malah skuad bimbingan Esteban Solari turut melakar kejayaan treble selepas menjulang trofi Piala Sumbangsih, Piala FA dan terkini kejuaraan Liga. JDT turut berpeluang mengulangi kejayaan kuadral musim lalu selepas turut mara ke separuh akhir Piala Malaysia. FIFA mengeluarkan senarai nama 16 stadium menjadi gelanggang untuk perlawanan sempena Piala Dunia 2026 yang akan diadakan di Kanada, Mexico dan Amerika Syarikat. Piala Dunia 2026 bakal menjadi penganjuran pertama yang berlangsung di 3 negara dengan bilangan pasukan yang mengambil bahagian dijangka meningkat daripada 32 kepada 48 pasukan. Stadium Toronto dan Vancouver di Kanada akan menjadi tuan rumah, manakala di Mexico pula perlawanan akan diadakan di sebuah stadium masing-masing di Mexico City, Guadalajara dan Monterrey.
Sementara itu, Amerika Syarikat akan mengadakan perlawanan di 11 stadium iaitu di Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami dan New York atau New Jersey. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 29 September 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Saya mewakili warga kerja MMTV ingin mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul 1445 Hijrah buat semua umat Islam di seluruh negara. Sekian sahaja daripada saya, Amira Shasha. Assalamualaikum dan jumpa lagi.